Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang kedua COVID-19 telah melanda Jepun, tapi tiada lockdown semula. Kenapa? Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Berita mengenai kes COVID-19 di Jepun pada 26 hari bulan Mei. Jadi hari semalamnya iaitu pada 25 hari bulan Mei 2020, negara Jepun telah pun mengisytiharkan bahawa emergency ataupun lockdown di negaranya ditamatkan. Tetapi 10 hari kemudian, iaitu sekitar 3 hari bulan Jun, awal bulan Jun, terdapat kenaikan semula kes positif COVID-19 di Jepun. Di antara mereka adalah 11 pelajar daripada sekolah rendah dan juga junior high school. Ini menyebabkan sekolah tersebut ditutup semula dan penutupan beberapa kemudahan awam seperti art gallery. Pada awal Julai pula, kes semakin meningkat. Ini disebabkan oleh yang banyak terlibatnya adalah anak-anak muda yang melawat pusat-pusat hiburan di malam hari. Jadi ini menjadi punca, di antara punca lah peningkatan kes COVID-19 di Jepun di awal Julai kemarin. Jadi kalau kita teliti graf kenaikan kes setiap hari di Jepun pada fasa pertama dahulu meningkat naik begini, lepas tu menurun, dan pada Mei 24 daily kesnya sudah mencapai 14. Jadi rendah lah. Maknanya kes baru pada Mei 24 tu adalah hanya 14 kes. Itu yang berikutnya pada 25 hari bulan. Hari berikutnya 25 hari bulan kes emergency ataupun lockdown di Jepun ditamatkan. Kemudian pada Mei 30, yang mana seminggu kemudian, kes meningkat semula. Ini yang berpunca daripada pelajar sekolah rendah dan juga junior high school. Itu yang ditutup semula sekolah pada Jun 3 pula kesnya adalah 56 pada hari tersebut, 56 kes baru. Tetapi pada awal Julai, ni pada 11 Julai, kes hariannya meningkat kepada 410. Ni dah menaik. Ini yang dipanggilnya daripada mula di sini peringkat awal gelombang kedua ni agak perlahan kenaikannya. Tetapi pada Julai pada awal Julai dia menaiknya tu agak mendadak tinggi. Ini disebabkan oleh keterlibatan anak-anak muda yang pergi ke pusat-pusat hiburan di malam hari dan juga daripada pekerja-pekerja pusat-pusat hiburan yang terdiri daripada anak muda yang dalam lingkungan 20 hingga 30 tahun. Bila kita tengok kes yang aktif di Jepun ni, dia menaik macam tu, lepas tu menurun sampai memang dia sudah pun berada di bawah daripada 10% daripada kes tertinggi. Tu pada Mei 25, di mana tarikh lockdown diakhiri, diisytiharkan berakhir, kes aktifnya berada pada 2139. Itu seminggu kemudian. Seminggu kemudian memang kes aktif ini menurun, tetapi dari segi kes hariannya bertambah, terus menurun, dan pada Julai dia meningkat semula. Ini disebabkan oleh sumbangan daripada anak-anak muda yang pergi ke pusat-pusat hiburan dan juga daripada pekerja-pekerja di pusat hiburan tersebut. Dan kalau kita tengok di sini, yang kuning ni adalah kes baru setiap hari dan meningkat. Ni kat sini ni meningkat mendadak. Ini dah melandai. Walaupun ni dah melandai hujung Mei sampai Jun ni dah melandai, tetapi pada Julai dia meningkat semula. Ni dia menaik semula ni kerana kes yang sembuh walaupun menaik, tapi tidak setinggi kes baru yang mendatang lah. Jadi akibatnya kes aktif meningkat lah.
Ni lagi pada Julai 8 hari bulan ada berita ni yang meningkat lah. Maknanya tu kesnya bertambah secara mendadak ni. Tapi walaupun kes-kes begini di Australia, di China semua, dia akan mengembalikan lockdown tetapi Jepun tidak mengambil pendekatan untuk mengenakan lockdown semula. Mereka telah membuka perniagaan dan walaupun kesnya meningkat tetapi mereka tidak melaksanakan perintah berkurung ataupun lockdown mereka ada alasan tersendirilah. Di antara alasan tersebut adalah kini ini pada gelombang kedua ini kes keseluruhan keseluruhan kes di ini gelombang pertama ni gelombang kedua. Yang merah ni adalah kes yang tidak diketahui sumbernya lah. Maknanya dia tak boleh track puncanya tu. Jadi nak di track kluster punca daripada kluster mana semua tu dia tak dapat. Sedangkan yang hitam ni yang graf yang berwarna hitam tu adalah kes yang diketahui infection pathnya ataupun puncanya lah, punca infeksi itu tersebut Jadi kalau kita lihat gelombang pertama sekitar bulan April yang lepas kan di Jepun ni kes yang boleh diketahui dia punya sumber infeksinya sekitar 40% saja. 60%-nya tidak dapat diketahui. Tetapi sekarang sudah berbeza. Pada gelombang kedua ni iaitu kita Jun dan Julai ni punca ataupun sumber infeksi itu lebih diketahui. Maknanya lebih kurangnya mereka mengatakan bahawa kes yang ada sekarang adalah dalam kawalan. Itu menurut mereka lah. Keduanya adalah disebabkan oleh pada gelombang kedua ini, iaitu yang biru ni lah peratusan penglibatan penyumbang kepada kes baru ni adalah daripada golongan yang berumur 20 hingga 30 tahun lah yang banyak. Ni golongan yang 20-an 45%, golongan yang 30-an 23%. Jadi dekat situ je dah dekat 70%. Maknanya penyumbang kepada kes baru dalam gelombang kedua ni adalah daripada kelompok 70% daripadanya adalah daripada kelompok berumur 20 hingga 30 tahun. Jadinya jadi sedangkan kelompok 20 hingga 30 tahun ini dari segi daya tahannya adalah tinggi. Jadi dari sudut kematian yang berlaku di negara Jepun ni, sumbangan daripada mereka yang berumur 20 hingga 30 ni sangat kecil. Majoriti daripadanya adalah kelompok 50, 60, 70 dan 80 tahun ke atas. Yang banyak sekali adalah yang pada 80 tahun ke atas. Jadi sumbangan kematian daripada umur 20 hingga 30 ni sangat rendah. Jadi sedangkan inilah penyumbang kepada kes baru dalam gelombang kedua ini. Jadi di situlah walaupun kesnya menaik begini, tetapi dia disumbangkan kenaikan ni 70% daripadanya disumbangkan oleh rakyat yang berumur 20 hingga 30-an yang daya tahannya tinggi. Jadi bila demikian dengan jumlah aktif kesnya yang telah pun rendah, jadi fasiliti yang sedia ada mampu untuk mengawal keadaan. Itulah makanya negara Jepun tidak melakukan lockdown semula walaupun kesnya meningkat begini. Jadi dengan yang demikian maka aktiviti ekonomi dapat terus berjalan. Jadi mereka sangat sensitif dengan keadaan ekonominya. Jadi mereka sanggup untuk menampung kes yang meningkat begitu kerana fasiliti di negara mereka sudah cukup. Mampulah untuk menampung kenaikan kes ni. Dan kali ini pula dia punya penyumbangnya adalah daripada kaum muda iaitu 20 hingga 30 yang mempunyai daya tahan yang tinggi. Jadi peratusan untuk recover atau untuk sembuh itu adalah tinggi. Itulah makanya mereka berani untuk meneruskan aktiviti bisnes. Jadi tak perlulah mereka melakukan lockdown semula yang telah pun ditamatkan pada 25 hari bulan Mei yang lepas. Jadi memangnya pun walaupun kesnya meningkat begini, kes aktifnya pun meningkat, kes setiap harinya meningkat hingga pada pada 16 Julai tu kes baru pada hari tersebut
adalah 382, tetapi kalau kita tengok graf kematiannya sangatlah rendah. Yang itu yang mereka berani untuk tidak melakukan lockdown. Jadi begitulah yang berlaku di Jepun. Tapi puncanya adalah daripada anak muda yang pergi ke pusat-pusat hiburan di malam hari, serta juga pekerja-pekerja pusat hiburan. Jadi di situ kemungkinan besarnya social distancing tak dapat dilakukan sebaiknya. Jadinya pengawalannya agak jadi sukar di kawasan-kawasan tempat pusat-pusat hiburan tersebut. Jadi pengalaman di Jepun ini kita boleh ambil ke negara kita, dan kita sekarang sedang melandai macam ini ni. Kes baru setiap harinya pun menyusut, melandai, menurun begini. Kes aktifnya pun melandai begini ni. Jadi janganlah kita berbuat sehingga kita nantinya menaik semula seperti di Jepun, di Australia dan di banyak negara-negara lain lagi yang setelah berjaya menurunkan ke paras yang selamat, kemudiannya naik semula kes aktifnya. Jadi begitulah. Jadi yang demikian, maka baguslah kita di negara kita pusat-pusat hiburan masih terus ditutup. Jadi kita aktiviti perniagaan yang lain diizinkan, sekolah dibuka, dan alhamdulillah walaupun sekolah telah dibuka seminggu dah seminggu lah lebih kurangnya kan, lebih seminggu pun. Jadinya bisnes pun telah dibuka. Agak lama PKPB ni kan dah lama, 10 hari bulan Jun, ini dah sebulan lebih, tapi kes kita masih melandai macam ni. Jadi alhamdulillah lah, mudah-mudahan rakyat kita terus patuh dengan SOP. Jadi walaupun aktiviti telah dibuka, tetapi kes kita masih tetap berada di paras yang rendah. Jadi mudah-mudahan kita dapat meneruskan usaha sedemikian. Jadi keadaan-keadaan yang berlaku di negara-negara lain seperti di Jepun, di Australia, itu kita jadikan pengajaran. Mudah-mudahan perkara seperti negara tersebut tidak berlaku di negara kita, dan kita dapat terus mengekalkan agar penyebaran COVID-19 ni dapat terputus di negara kita. Jadi kesnya pun jadi terus rendah. Pasal kita kena tunggu sampai jumpa vaksin nanti. Jadi berapa lama tu? Jadi kena teruslah kita mematuhi segala SOP yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita kali ini ada manfaatnya dan menjadi pengajaran kepada kita rakyat Malaysia agar terus patuh kepada SOP, agar kejadian-kejadian yang tidak diingini seperti itu tidak berlaku di negara kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.